صلى الله عليه وسلم وكافة الأنبياء والمرسلين والملائكة المقربين وإلى أئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعين وخصوصا إلى تنظر حج عبد الرحمن وإلى كل مشايخنا وكل مشايخ وإلى جميع المسلمين والمسلمات شيء لله لنا ولهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Ada depan, ada saya lagi, ada depan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmatak wa anshur 'alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. InsyaAllah kita sambung kitab pedoman pada muka surat 5 baris yang ke-9 daripada bawah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain. Fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Jadi telah lepas dah bicara pada fasal yang pertama tu berkaitan dengan hukum sembahyang berjemaah, dalil dia, kelebihan dia, serta beberapa kisah supaya menggemarkan kita untuk datang bersolat jemaah. Kemudian pada fasal yang kedua ni dia dah kata ke kita ada 3 fasal ni. Fasal yang kedua pada menyatakan syarat-syarat bagi sah qudwah. Apa itu qudwah? Iaitu mengikut imam. Jadi kita nak ikut imam ni kena ada syarat. Kalau kita sembahyang, syarat bagi sah sembahyang ada berapa? Ada 9 ni. Setengah daripadanya kira 9 seperti dalam kitab Munyatul Musalli. Syarat sah sembahyang. Lepas tu sepertiga rukun solat 13 tu lah. Setiap rukun tu dia ada syarat pula. Syarat sah takbir, syarat sah Fatihah yang disebut secara detail dalam kitab I'anah ke, kitab Hidayatus Subiah ke, banyaklah disebut secara detail. Ini syarat bagi kedua kita nak mengikut imam. Maka adalah syarat-syarat mengikut imam 12. Kena ingat dulu. Yang pertama, kalau kita tanya ada berapa syarat kedua, biar tentu kita boleh jawab 12. Kira jumpa kau tak jumpa, cukup kau tak cukup, tu suruh kira. Ingat dulu kata syarat kedua tu ada 12. Maksud kata syarat ikut tu imam ni, syarat kedua ni, dengan erti katanya kalau tak cukup 12 ni maka tak sah sembahyang. Tak beza dengan benda-benda yang membatalkan solat. Benda yang membatalkan solat ada satu batal dah. Syarat ni kena ada semua baru sah. Ni mana 12? Pertamanya niat mengikut imam. Maksud katanya kalau kita tak niat ikut tu imam, tak sah lah sembahyang kita berjemaah. Lagi pula akan membawa kepada tak sah bagi solat tu juga. Nanti akan dia sebut. Pertama niat mengikut imam, niat mana? Niat dalam hati lah. Tak.
An-niyatu mahalluha al-qalbu. An-niyat mahal dia, tempat dia ialah dalam hati. Wa talaffuzu biha, dan berlafaz dengannya itu sunat. Tak saja aku semaya fardu zuhur mengikut imam, usalli fardu zuhri arba'in mustaqbilin ma'muman. Itu kita niat, kok lafaz dengan niat. Itu sunat. Yang penting dalam kita takbir itu kena ada mengikut imam. Niat mengikut imam atau berjemaah bila takluk pada kata mengikut imam atau berjemaah tu. Niat tu biasa tu nak faham takluk dia nya. Niat tu serta takbiratul ihram. Kena menyertai. Apa serta kalau kita mengaji tu dia bagi muqaranah. Muqaranah. Itulah niat. Qasdun syai'in muqtarinan bi fi'lin. Supaya semaya qasdun syai'in menyahaja ke sesuatu perkara muqtarinan bi fi'lin disertakan dengan awal perbuatan. Awal perbuatan solat mana? Takbir. Boleh jadi qasdun syai'in muqtarinan bi fi'lin, menyahajakan sesuatu perkara menyertai dengan awal perbuatan. Awal perbuatan bagi wuduk, masa basuh muka. Ada puhub qoma matmadah istinsyak tu hak sunat. Atau boleh pilih weh. Atau kemudian daripada takbiratul ihram. Jadi kalau katalah kita ni jenis orang waswah, susah nak masuk niat, habis semua niat susah saja aku semaya fardu zuhur ikut imam. Jadi kita buat mari hak wajib je lah. Mana saja aku semaya fardu zuhur pada masa takbir tu Allah saja aku semaya fardu zuhur wa akbar ikut imam. Lepas pada takbir boleh juga. Tapi agak lah dengan syarat kalau semaya tu tidak wajib berjemaah. Kalau semaya tu memang disyaratkan berjemaah seperti Jumaat, hak tu tak boleh. Tertentu kena niat dalam takbir. Nanti akan sebut insya-Allah. Jadi kalau orang hak jenis waswah ke jenis susah nak masuk niat saat ni, dia bolehlah niat kata mengikut imam tu kemudian daripada takbir sah juga. Tengok dia kata pada lain daripada Jumaat. Hok kata boleh niat ikut tu imam ni selepas pada takbir Allahu Akbar baru niat jadi makmum. Hok tu selain daripada Jumaat. Jumaat apa? Solat Jumaat lah. Solat Jumaat ke wajib berjemaah. Adapun Jumaat, adapun solat Jumaat lah. Jumaat tu hari, nama bagi hari, nama bagi semaya. Jadi kehendak di sini ialah sembahyang lah. Adapun pada sembahyang Jumaat, tu kita buat takdir sendirilah. Maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Dia wajib atas imam niat jadi imam bila serta takbiratul ihram keduanya imam dia makmum. Kedua takbiratul ihram imam dia makmum. Kena buat mari. Kada. Tengok baru boleh kita tu muka surat 5. Bagi kepak daripada bawah tu. Bagi kepak bagi kelima pada bawah. Dan ada pun Jumaat maka wajib atas makmum niat mengikut imam. Dia wajib atas imam niat jadi imam bila serta takbiratul ihram keduanya. Ada keduanya imam dan makmum. Boleh bukan keduanya syarat kedua dak tu. Keduanya ini kedua imam dan makmum. Kerana apa? Imam kena niat jadi imam, makmum kena niat jadi makmum masa Jumaat tu dalam takbir. Kerana illah dia, alasan sebab
kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat ni, kerana syarat yakni disyaratkan gitu dah, kerana syarat yakni disyaratkan berjemaah pada sembahyang Jumaat. Sembahyang Jumaat disyaratkan untuk berjemaah. Jadi bila disyaratkan untuk berjemaah, maksudnya kalau tak sembahyang berjemaah tak sah Jumaat, maka kena niat dalam takbir. Bukan kata makmum tak imam pun kena niat dalam takbiratul ihram. Boleh dah. Dianya kalau sembahyang tak ada wajib Jumaat, tak imam tak niat jadi tak imam pun tak apa. Tak ada beri mudarat apa solat makmum dia solat tak imam. Tapi kalau sembahyang tu wajib berjemaah, tu imam mesti kena niat jadi imam. Kalau tak batal solat tu imam sat ni. Batal solat tu imam. Solat makmum tak batal. Kalau tu imam tu tidak termasuk daripada 40 orang Jumaat. Kalau bobo cukup 40 orang Jumaat sekiranya tu imam, batal solat, batal habis solat lain. Nampak ke tak? Serta takbiratul ihram keduanya, kedua imam dan makmum dah. Bukan syarat kedua tu. Kerana syarat berjemaah pada sembahyang Jumaat. Lagu mana syarat berjemaah? Supaya kita mengaji kemarin lah, iaitu paling tidak 1 rakaat berjemaah. Lepas pada rakaat kedua tu nak mufaraqah pun sah. Hatta kalau mufaraqah berlaku pun sah juga. Jangan duk buat nak jak hukum. Ni lama kata suruh buat lagu lain, nak jak hukum lagu lain, nak jak hukum sah. Demikian lagi sembahyang muadah. Apa sembahyang muadah? Sembahyang yang diulang, orang panggil solat iadah. Jadi solat iadah ni hukum dia apa? Hukumnya sunat kali pertama. Pada kali kedua tak sunat dah. Contoh kata kita sembahyang dah asar tadi, ada sahabat kita mari lewat, dia pun cuma kata, tolong jadi imam ataupun jadi makmum. Kita kata sembahyang dah, sembahyang sekali lagi niat iadah dia panggil. Tak. Hukumnya apa? Hukumnya sunat. Kali kedua, kali tiga tak sunat dah. Tak sekali ya hak sunat iadah ni. Dan sembahyang jadi solat iadah bila kita ulang, kita kena niat berjemaah. Sebab apa? Zuhur tak syarat berjemaah, tak maya berjemaah pun sah maya zuhur. Tapi bila kita nak ulang ke balik zuhur kita mesti berjemaah. Dia panggil solat iadah. Kalau tak niat berjemaah tak sah. Patut kalau tak sah, dia harus kita mengulangi ke solat kali kedua pada jenis yang sama. Semaya dah zuhur nak maya pula tak boleh. Kecuali kita qada, kecuali iadah baru dibenarkan. Kalau semata-mata maya zuhur patut nak semaya pula tak boleh, mazhab kita Syafi'i haram. Berjuru tak tepat dia panggil. Ni. Patut hok kecek kemarin kata 27 kali duk semaya tu. Hok tu pendapat lain lah. Ni kita ada kecek hok mazhab kita. Nah. Demikian lagi sembahyang iadah muadah. Yakni apa maksud demikian lagi? Yakni disyaratkan berjemaah juga. Tulis gitu. Dia kena pada dobek apa baris 3 tu daripada bawah muka surat 5 tu. Demikian lagi tulis. Maksud demikian lagi ni disyaratkan berjemaah juga. Kalau panjang tulis kan seperti solat Jumaat. Nak panjang lagi yang disebut di atas. Nak ayat kata cara dobek tu. Tak. Nak wibah pada demikian lagi. Cara orang ngaji. Orang baca lain. Tak ada hurah dah tu. Dan sembahyang yang kedua yang dijamukkan dengan sebab hujan. Dalam kitab Mahzan dekat bawah ada awak mari solat kerana solat jamuk kerana hujan.
Nak tahu syarat-syarat dia, tengok dalam makhzir. Ada dah baca tu. Dah. Mana di antara syarat dia? Mestilah hujan tu hujan yang lebat. Dan mestilah berlaku hujan tu tak kala kita sembahyang maghrib lagi. Dan berkekala hujan tu masa kita selesai sembahyang maghrib nak takbir isyak pun hujan lagi. Lagi syaratnya mestilah di masjid berjemaah. Tu nak kecek situ tu. Syaratnya mesti berjemaah di masjid. Lepas tu syarat pula masjid mesti jauh daripada rumah kita. Kalau masjid dekat rumah kita tak sah. Lepas tu hak Nabi SAW tu, tu nanti nak hurah dalam kitab tu lah. Nak hurah sini belakang tak ada. Nampak ada. Yang dijamukkan dengan sebab hujan, maka mari depan sini. Depan ni. Maka jenis gini ni cepat aling ni. Ada skala-skala. Kalau saya kata depan sini, cepat aling. Malam ni pun esok pun depan gini dah. Nama apa dah? Amir. Amir tu. Cepat aling kita. Hak nak cepat aling lagi boleh. Maka jika meninggal ia akan mana sana ni? Kajar habis. Demikian lagi sembahyang muaddah dan sembahyang yang keluar pada jamuk dengan sebab hujan. Jadi kalau kita nak sembahyang jamuk kerana hujan, mesti disyaratkan berjemaah. Seorang diri tak boleh buat jamukkan hujan ni. Bila syarat berjemaah, maka kena niat imam atau makmum dalam takbir. Dah hak mana? Hak isyak tu lah. Dah hak isyak tu kita nak sembahyang jamuk ke tu. Mesti niat saja aku sembahyang fardu isyak. Jamuk takdim. Dia tak perlu dah niat jamuk takdim tu dalam solat isyak. Sebab niat ke jamuk tu disyaratkan bila? Semasa kita sembahyang maghrib. Jadi bila kita takbir isyak tu tak perlu niat dah jamuk takdim tak jamuk takdim. Dah. Lagi pula jamuk ni dia boleh niat bila mula daripada takbir solat maghrib hingga sebelum selesai beri salam. Berbeza dengan niat qasar. Qasar kita kena niat dalam takbir. Tak niat dalam takbir tak boleh nak qasar. Apa dah? Nak balik musafir ke? Tu kena tahulah. Jangan duk semaya, orang semaya kita semaya. Orang semaya sah, kita semaya tak sah. Rupa rupa tapi tak kena ke piawaian dia tu. Nak syarat-syarat dia tu tak cukup. Nampak rupa serupa dah orang lain tu. Nampak serupa apa pergi kitab dah, apa pergi pen juga. Tapi tak boleh juga. Apa? Maka jika meninggal ia makmum tadi. Cukuplah dah dia ayat ni. Solat Jumaat, solat iadah, solat jamuk kerana hujan. Tu solat apa lagi? Tak ada dah tu. Maka jika meninggal ia makmum akan ini niat. Niat mana? Niat ikut imam. Jadi 2-3 jenis mayat tu kena niat ikut imam dalam takbir. Kena muqaranah. Adapun semaya lain daripada hak tu, semaya zuhur ke, semaya asar ke, maghrib, isyak, subuh ni tak syarat niat mengikut imam dalam takbir, bahkan dibenarkan niat kemudian sedikit daripada takbir. Jangan lambat sangat. Nanti dia kata setara mana tak boleh lambat sangat ia batal juga. Orang panggil jangan ada menanti yang lama. Maka jika meninggal ia makmum akan ini niat, yakni niat mengikut imam, ataupun syak ia makmum. Apa syak? Yakni ragu-ragu. Aku ni niat ikut imam ke tak? Tak. Pada niat mengikut imam, atau syak ia makmum padanya pada mengikut imam, dan yakni padahal wawul hal dan yakni padahal gitu nak pipeh dah tu. Tak perlu nak ayat ni wawul hanya dan yakni padahal
Tengok kokorinah pun tidak bukan atas ni. Nak atas mana? Hal tu. Dan padahal mengikut ia makmum akal seorang yang sembahyang pada satu perbuatan. Dia dah ikut orang duk buat rokok, dia pun rokok, orang iktidah, dia pun iktidah. Atau pada salat, orang dia tunggu orang beri salam, umpamanya. Ikut perbuatan atau salah tu takluk dianya. Kemudian daripada menanti yang panjang. Ni kata ikut sana, ikut pada perbuatan ataupun ikut pada salah tu, kemudian daripada menanti yang panjang. Bapa menanti yang panjang kerana mengikut. Dia duk tunggu. Tujuannya apa? Tujuan nak ikut tapi tak niat ikut. Dia tunggu ke Allahu Akbar. Kita ikut dah orang. Duk menanti lama. Tujuannya apa? Tujuan nak ikut. Tunggu dia rokok, baru kita rokok. Tujuan nak ikut tapi tak niat. Beza ni. Tujuan nak ikut dengan mari pasal niat dalam hati. Supaya berjalan tu jalan apa? Jalan tujuan mari nak mari masjid. Tujuan nak mari masjid. Akad tangan tujuan akad takbiratul ihram. Tapi tak niat kata nak sembahyang. Ya kena ada niat tu kena pasal. Daripada menanti yang panjang kerana mengikut, jawabnya nescaya batal sembahyangnya. Sembahyang siapa? Sembahyang yang mengikut. Nescaya batal sembahyangnya. Dia seorang lah batalnya, orang lain tak batal. Kerana mengikut yakni takdirlah kerana mengikut apa? Pada satu perbuatan atau pada satu salah daripada menanti yang panjang. Kalau nak takdir semula, kayak kata menanti pada satu perbuatan atau pada satu salah, menanti itu kemudian daripada apa nama ni, mengikut saat itu, kemudian daripada menanti yang panjang kerana mengikut, yakni mengikut apa? Mengikut pada satu perbuatan atau pada satu salah, nescaya batal sembahyangnya. Maka jika mengikut ia makmum, dia akal imam. Mengikut apa ni? Mengikut yakni pada rupa azhari. Maka jika mengikut ia makmum akan dia akal imam atas jalan kebetulan. Nampak dah? Dia tak niat. Tak imam rokok, kebetulan dia pun nak rokok dah. Tak imam nak iktidah, kebetulan dia nak iktidah. Atau kemudian daripada menanti yang pendek, tak niat tapi tunggu sebentar ya. Lepas pada takbir Allahu Akbar, tunggu sebentar, baru kita niat jadi makmum. Jadi tunggu tu kalau panjang tak boleh, kalau pendek tak apa. Nak tahu panjang pendek ikut uruh orang lah. Orang kata lama nak boleh niat jadi makmum, tak boleh. Atau atau menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut. Tak. Apa menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut? Maksudnya kalau orang tu rokok, dia tak rokok pun. Jadi ketiga-tiga masalah ni. Masalah mana? Masalah mengikut atas jalan kebetulan, ataupun mengikut dengan menanti yang pendek baru niat jadi makmum, ataupun menanti yang panjang dengan ketiadaan mengikut, tiada mudarat. Dia bukan makmum dah, dia bukan makmum, cuma dia duduk belakang, kita panggil makmum lah. Dia duduk belakang. Hidup belakang orang ni, orang tu rokok, dia rokok, orang tu iktidah, yang iktidah. Dia niat tak makmum, tak niat pun. Patut sah dah. Kalau kebetulan dengan dia nak rokok, tak imam ni nak rokok, sah. Tak apa. Tiada mudarat. Apa tiada mudarat? Yakni tak batal sembahyang dia. Maka jika tiada meniat ia seorang akan jadi imam. Maka jika ni masalah lain pula lah. Buat kurungan ke ni, jumpa ke tak? Jumpa bagi kepak muka surat ni. Maksud apa tu?
Mana? Mai gepak. Depa mata jika. Ujung balik kanan tu mata. Buat turunnya. Maka kalau apa satu pada tu. Maka jika tiada meniat ia seorang akan jadi imam, hasil bagi makmum fadilah. Apa? Yakni fadilah berjemaah. Tiada imam, apa tiada imam? Ni hazah dah ni. Yakni tiada hasil fadilah berjemaah bagi imam. Ni. Lepas pada sudah semaya tu imam kata, aku saat ni lupa nak jadi imam. Tak ada masalah. Tak ada pergi gegak gapo. Ni. Hak gegak ni hak tak reti. Oh, bukan imam apa tengok jadi imam. Gegak. Tak. Tak ada kurang pun di kita, dia lah kurangnya. Kata setengah tak dapat ni, kata setengah dapat juga. Pendapat doanya. Dan jika meniat imam akan jadi imam di tengah sembahyang ni, masalah kita kata tak imam tak niat jadi tak imam, ataupun tak imam niat di tengah sembahyang ni, ini masalah sembahyang hak tak wajib berjemaah ni. Tak ada molek. Ini solat yang tidak wajib berjemaah. Ada pun solat yang wajib berjemaah, batal solat imam tu kalau tak niat. Tak niat daripada awal, walaupun niat tengah-tengah, batal juga. Dan jika meniat imam akan jadi imam di tengah sembahyang, tengah maya zuhur baru niat rakaat ketiga, baru niat jadi tak imam. Ni di tengah sembahyang ni maksudnya selepas daripada takbir lah. Sebelum daripada salat ikutlah. Kata tu lepas pada takbir sebelum pada salat ikut dia lah. Kata mana di kawasan mana hak dia niat ke jadi imam, dapat fadilat baginya bagi imam, yakni fadilat apa? Fadilat berjemaah. Tu kata dapat fadilat berjemaah. Mana fadilat berjemaah? 27 gandaan tu. Dapat baginya bagi tu imam fadilat berjemaah. Ketika itulah baru dapat. Dah baru dapat masa tu sikit lah. Walaupun dapat fadilat pun sikit dah lah. Bersalah makmum. Jadi tak imam ni dia niat tengah semaya, tak imam pun tak apa. Mungkin semaya tu hak tak disyarat berjemaah. Bersalah makmum, yakni tak seperti mana hukum bagi imam. Bersalah makmum, yakni tidak seperti mana hukum bagi imam. Jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang, tengah-tengah sembahyang baru niat jadi makmum, sudah hijau. Masa takbir tadi tak niat pun jadi makmum. Duk rakaat pertama, rakaat kedua baru nak niat jadi makmum. Jawabnya tiada dapat fadilat, bahkan makruh. Ni hak di tengah semaya ni maksudnya gapo ni? Bersalah makmum jika meniat ia akan mengikut imam di tengah semaya ni maksudnya mana ni? Setelah daripada menanti yang pendek lah. Kita kecek dah Kalau menanti yang panjang batas semaya dah. Setelah daripada takbir Allahu Akbar tak niat lagi waktu tu, tak dapat lagi. Lepas tu lepas pada menanti yang sekejap dia baru niat, baru masa tu dapat fadilat berjemaah. Ingat ni bahasa kita duk bahas ni berkenaan dengan niat. Jika meniat ia makmum akan mengikut imam di tengah sembahyang, tiada dapat fadilat. Fadilat ke apa? Berjemaah. Bahkan makruh nah makmum buat gitu dah. Jadi hak semolek-moleknya kuano ditakbir lagilah kita niat saja aku semaya fardu zuhur mengikut imam ada dah. Nak niat 4 rakaat mustaqbilal kiblah, tu tambah lagilah. Ataupun gini. Baru tinggal di tengah semaya ni lagu mana? Dia duduk semaya seorang diri,
Tiba-tiba ada orang semaya depan dia. Dia pun niat orang depan tu sebagai imam dia. Itu sah. Ni, tengok semaya juga tu. Ataupun yang keduanya, mana? Ni sah lagi. Ni, dia mari lewat, kedua-dua mari lewat. Tengok semaya ni. Dia mari lewat. Tok Imam sudah dah. Tok Imam pertama beri salam dah. Jadi dia dengan sahabat dia ni bangun nak tambah rakaat. Lepas tu dia pun undur belakang niat hak depan ni jadi Tok Imam saya tak. Hak saya aku pun nak tambah 2 rakaat, aku pun nak tambah 2 rakaat. Dia pun undur niat hak depan ni Tok Imam. Tu makruh juga ni. Dak makruh perbuatan tu. Jadi hak saya yang mula-mula tu tak kena tu sebab gini. Saya kata hak baru dia sebab kata tiada dapat fadilat. Hak nombor contoh saya bagi saat ni baru kena. Saya bagi contoh susah juga. Jika meniat ia akan mengikut imam di tengah sembahyang tiada dapat fadilat. Hak mana? Ni hak syadih. Baru kena. Demo pun tak nak sahu dia tegur. Kira logi kali. Logi kau guna tak tahu. Ni. Hak tengah-tengah semaya. Tok Imam sudah dah semaya. Lepas tu kita bangun. Ni. Kita ikut dengan saing kita. Hak bangun sekali. Kita duduk belakang niat jadi makmum. Tiada dapat fadilat. Bahkan makruh. Lepas tu kan? Tak payah buat. Dah. Dia panggil niat di tengah-tengah dah tu. Selesai situ dah. Tu orang panggil masalah niat mengikut imam. Hati nak ayat kata niat ikut tu imam ni tak kena dengan cara bawa pada batas maya. Dak. Masya-Allah. Baik main sendiri dah kalau sampai batas maya. Keduanya daripada syarat keduanya mana? Berhimpun keduanya makmum dan imam. Pada satu tempat. Syarat kedua ni kena berhimpun makmum dan imam pada satu tempat. Dan bagi syarat kedua ni 4 kelakuan, 4 keadaan. Mana? Pertamanya imam dan makmum di dalam masjid. Tak buat gambar aja sendirilah weh. So tempat namanya masjid, imam dan makmum duduk dalam masjid. Mana masjid? Beza mana masjid dengan musalla? Masjid ni beza dengan musalla. Kata guru kita nyo diniat orang hok je buat. Kalau dia niat dewe, jadi dewe. Kalau dia niat masjid, jadi masjid. Kalau dia niat musalla, ya musalla. Tak. Jadi masjid ni hak besar sekali. Warna masjid ia tak boleh nak ubah dah. Kalau dia sekali letak nama masjid, kita nak kecil ke tak boleh. Alah kebesar boleh. Nampak ke tak? Dia tanah dia tu selama-lamanya jadi masjid. Warna masjid tak boleh naik bagi orang bagi orang berjunung. Dan bila nama masjid, bolehlah kita naik di sana niat iktikaf. Dia katanya ulama, masjid ni dikira juga kalau kita buat di rumah kita, jadi juga. Satu ruangan bilik masa kita bina rumah, kita niat ke kawasan ni dipanggil ke masjid. Sah, tak ada masalah. Maksudnya kita boleh niat iktikaf lah dalam tu. Dia kita kena jaga orang nipah, orang berjunuk tak boleh naik. Jadi masjid ni bukan beza dia pada ukuran besar atau kecil. Kalau kecil pun kalau dah orang je bina tu niat masjid, jadi masjid. Kalau besar, kalau orang je bina tu niat jadi musalla, dewe dan sebagainya, maka jadi hak tu lah. Tapi ada juga setengah kata masjid dengan musalla ni sama je. Ada juga. Tapi bagi kita sendiri kita nampak berbeza lah tu. Tak berbeza. Sebab tu orang dulu ni dia lebih gemar kepada letak musalla aja. Bapa?
nak menjaga kehormatan kadang masjid je besar. Orang ni kecil pun letak nama masjid. Apa? Nak pada kelebihan. Tak apa. Asal niat tu niat baik, tak ada masalah. Tak. Oh kecil lah. Masjid kan ni? Masjid. Oh tidak musalla besar ni. Tak. Ukuran dulu tak musalla, tak si nak gaduh ke masjid. Bimbang kepada nak jaga. Dalam masjid ni tak boleh nak kecek kursi dan sebagainya lah. Sebab dia tu mulia. Gitu deh. Jadi imam dan makmum dalam masjid. Jadi bila kata imam dan makmum dalam masjid, terkeluarlah dewa ko, musalla ko, apa semua ko. Tak. Di ofis pejabat kita ke buat surau gitu ya. Tak. Apa? Tu kata kadang-kadang kita boleh faham tu. Boleh faham katanya surau gitu apa tempat ni mono amai kadang-kadang gak buat tukar jadi benda lain pula. Gitu ya kadang-kadang. Ruangnya di rumah kita. Nak buat ruangnya solat bukan masjid, ruangnya solat ya. Maksudnya kalau ada ramai kau guano kau mai sini. Kalau tamari pun duduk sini juga umpamanya. Maka sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun. Ketahui itu dengan melihat atau mendengar suara imam atau muballigh, salah satu tak ada masalah. Tengok dia pandai musalla, tak lain pula. Ni salah satu ya, sama ada dia lihat tak dengar mana pun, tengok orang pakat rokok, tak imam rokok, ataupun dia dengar seperti makmum-makmum perempuan, dia dengar ke suara tak suara tak imam, ataupun mendengar ke suara muballigh. Apa suara muballigh ni? Suara orang yang menyampaikan suara imam kepada makmum yang tidak mendengar ke suara imam, atau panggil muballigh. Muballigh ni apa? Makmum yang menyampaikan suara imam bagi saf yang di belakang yang tak mendengar ke suara imam. Boleh? Boleh tak? Tulis tak? Kau tanya muballigh ke apa pula? Muballigh kau tabligh? Dah kerja. Muballigh kau tabligh apa pulanya? Muballigh semaya ni. Jadi muballigh tu bukan tepi dia imam. Ya dulu tak ada speaker, muka speaker ni bagi bid'ah tak. Arab Saudi dulu pun nak guna speaker mikir 10 kali. Hinggalah seorang syekh pada Mesir buat mari hujung. Dia kata, berapa speaker tak boleh? Bid'ah dalam ibadat tak boleh ada benda bid'ah. Lepas tu awak pakai spek duk baca kitab tu. Berapa? Ni membantu ke saya bagi nak nampak kitab, nak nampak Al-Quran. Begitu jugalah ni speaker ni bagi nak menolong ke menyampaikan suara. Dia kata nampak jalan. Allah ni mah nak pulak kalah masjid lain. Bergopo. Mereh oleh-oleh. Tak boleh terpakai sangatlah. Kullu bid'atin dalalah dengan masuk jami kali. Pakai dengan majmu' pula dah. Kebanyakan baru reti hadis ya gitu reti lagi. Ni untunglah ada ulama-ulama lain mai dak menyapa tidak kan nyanyolah tu imam dak menepik majlis hari gitu nya. Nampak tak? Jangan gaduhlah. Jadi muballigh dia tak dengar suara apa nama ni makmum hok belakang. Bila masjid besar makmum belakang berapa sah dia boleh dengar. Jadi muballigh ni sah yang paling akhir mendengar ke suara imam. Situ mubalighnya. Tengok Allahu Akbar, Allahu Akbar. Imam sami Allahu liman hamidah, dia pun Rabbana lakal hamd. Tak kena tu. Yang mahil haram tu yang mazhab dia lah. Kita sini nak tunggu, nampak pun tak kerti pun tak ngaji mazhab Syafi'i. Awak mazhab Syafi'i betul? Dia ikut orang sana apa? Bila tak imam kata Rabbana sami Allah liman hamidah, kita makmum nak kena kata gapo? Sami Allah liman hamidah juga. Ju'ilal imam liyutamma bih, tu dalil dalam mazhab kita Syafi'i. Idza kabara fakabbir. Nah, bila dia takbir ikut sekali.
Mazhab lain pun tidak kata salah, dia ada dalil dia pula. Iza qala sami Allahu liman hamidah qalu rabbana lakal hamd. Itu dalil dia. Waktu apa mazhab kita tak ambil dalil ni? Dia ada kuat tak kuat lah pula. Tak. Kalau kita mengaji hak berkenaan hadis apa ni, apa semua tempoh dia semua tu. Bukan dalil hadis. Ada apa nama ni? Istiqah. Ada kajian daripada Imam Syafi'i. Bapa tak ambil hadisnya. Nanti kita buat kitab. So ajar wahid nipah pula. Ada dengar saya tu. Bapa tak ambil hadis tu dia ada ke hadis. Sekurang-kurang 3 hari, sebanyak-banyak 10 hari ke adalah hadisnya. Bapa Imam Syafi'i tak ambil tu. Kamu ni banyak tanya mengaji dah. Ngajilah berhenti. Jadi maaf ni kita kata, kalau imam kata Rabb sami Allah, yang mubalik kata Rabbana lakal hamd, kalau duduk di Malaysia panggil tak reti lah ni. Malu kau orang. Kalau orang bodoh belakang tak apa, nampak sedap. Kalau cidik ada soalan, nampak bodoh lah kita ni. Sebab tu malu nak kecek daripada cidik ni. Keduanya berhimpun pada satu tempat, baginya 4 kelakuan. Pertama, imam dan makmum di dalam masjid, maka sah mengikut dengan ketahui makmum akan pindah imam kepada rukun-rukun dengan melihat atau mendengar suara imam atau muballigh. Jika jauh antara keduanya siapa? Jika jauh keduanya imam dan makmum tadi, lebih daripada 300 hasta sekalipun, yakni sah juga. Sekalipun 300 hasta ni lagu mana? Bukan kata makmum sah ke 100 ngati imam 300 hasta, bukan begitu. Itu lagu mana? Makmum sah pertama ikut tu imam hok duduk 200 hasta ke depan. Sah tamu hujung tu imam hujung ni. Boleh ke tak? Boleh. Sebab apa? Sebab masjid. Ada pun sah tamu pun, sah kedua pun, sah tiga pun, hingga 300 hasta ke belakang. Tu jelas lah, tak ada masalah. Ni masalah nak dibincangkan jarak sah antara sah tamu dengan imam, ataupun sah kedua dengan sah tamu lebih daripada 300 hasta sekalipun boleh, sebab masjid. Boleh lain, fadilat lain deh. Jangan hukum tolong. Sah pada mengikut tetapi tidak mendapat fadilat. Bapa tak dapat fadilat? Sebab jarak lebih daripada 3 hasta ni. Tak ni? Antara imam dengan makmum sah tamu jangan lebih daripada 3 hasta. Kalau lebih, dia panggil tak dapat ke fadilat. Ni ada setengah-setengah letak sajadah dekat depan ni, makmum sah tamu belakang ni. Oleh ingat belakang dia kata, "Tak ingat ustaz." Jadi alimu pada mengajar. Nak suruh orang mari mengajar. Ada dia pula nak ajar orang mari mengajar. Main diri mengajarnya bodoh. Tak ada susah orang nak bagi kapur kita. Ayat talih lah. Tak imam tak apalah. Makmum tu tak mendapat fadilat. Enggak maya berjemaah tak dapat fadilat. Buat apa maya? Lepas tu nak ukur mana? Nak ukur di ibu jari kaki kau, di tumit. Tu nanti kita bahas belakang-belakang. Nanti nak bahas belakang insya-Allah kalau dia kan. Jadi makmum dengan imam tu walaupun terjauh 300 hasta sekalipun sah. Dan selangi, yakni diselangi beberapa bina pun tak apa. Tak ni ada tiang kau berapa, kau ada dinding kau tak apa. Ni kalau hak muslimat tu bukan kata dinding, pintu pergi tutup tak ada masalah, sebab masjid lain pada masjid musalla balasah, hukum dia sepi. Masjid saja hukum luas, lain pada masjid hukum sepi. Sebab tu kita tengok kalau musalla surah tu guru dulu ni dia suruh buka juga sikit. Apa? Sebab hukumnya sepi. Tak luas supaya masjid.
Masjid ni tak lagi mana tak ada dinding habis, ada ruang untuk nak pergi mari, tutup pun tak apa. Dia kira ke satu sejadah, satu hamparan. Ni. Dan diselangi beberapa bina seperti dinding yang tiada pintunya. Tak. Pintunya dinding. Atau sutuh. Tiada pelik tu. Seperti dinding yang ada pintunya. Apa tak ada nak tegur kadang-kadang mari banyak tak jelas kadang-kadang. Seperti dinding yang ada pintunya. Ni seperti dinding muslimat ada pintu. Boleh. Walaupun ditutup ke pintu tak apa. Atau sutuh yang ada tangganya. Sutuh apa sutuh? Tingkat 2. Tulislah sutuh tingkat 2. Ni ada data. Boleh, tak ada masalah. Yang dapat syaratnya, yang dapat lalu kepada imam pada adat. Adat orang boleh lalu tak, ni tangguh lalu. Ya kalau surah tak boleh. Dia kena ada tangga, yang mana tangga tu kena straight turun kota imam. Kalau surah. Ni, kalau masjid tak apa, tangga tak straight turun kota imam, tak ada masalah tu. Asal ada tangga nak turun je. Nak mari ada sambung kata imam, tak apa tu. Lepas tu kalau tak ada tangga, ada lift mampu. Tengok turun botol tu putus kedua panggil. Tak ada gitu semua dah. Ada lift bawa tangga. Buat lift bawa tangga kak. Mampu lift terbakar. Bunuh diri. Yang dapat lalu kepada imam pada adat, dan jika dengan berpaling, tengok goyah dia buat mari sehingga dengan berpaling daripada kiblat atau membelakanginya kiblat sekalipun yakni sah makmum yang berada di sutuh mengikut imam yang berada di bawah. Sekalipun ini sah, gitu je lah. Sebab apa? Sebab masjid. Kalau tak masjid tak boleh gitu. Nampak deh. Ni sebab masjid. Tu kata tu atas niat orang buat lah. Dia kadang-kadang hukum ni ke luar masjid, dalam masjid, luar tidak masjid pun boleh. Atas aja minum. Tapi oleh kalau dalam masjid, olehnya luar pun awak kira masjid jugalah. Tu. Tapi kalau kata rasa luar ni nampak, kalau hidup buat niat po masjid juga ni, orang dak isak rokok lah gapo tak jaga. Kalau bimbing kau gitu, tulis di luar tidak masjid. Tulis gitu. Bila di luar kaki 5 tidak masjid, dak balkoni dia tidak masjid, maka kalau makmum duduk luar, hukum dianya imam di dalam, makmum di luar masjid. Ya kira gitu hukum. Ada pun kebiasaan balik balkoni hok dak ada ni, di pondok kita ni pun ada. Kata gurunya dia kira ke masjid masa dia mau jubino tu. Jadi orang jubino tu kena cerak molek baru sedap. Kalau kata masjid, balkoni tu dikira masjid, orang ni tu duduk atas situ tu. Kawasan masjid tu tak ada masalah. Ni pak parking kereta tanda. Tanda pun kira masjid kak. Tak boleh begok. Hak tu luar tu kawasan saja, bukan masjid. Ni milik tanah tu milik. Tidak kawasan masjid. Kalau duk mayat situ pun dia panggil imam di dalam, makmum di luar. Tinggal nak cara habis tu sebutir-sebutir supaya kita tahu nak tak hukum. Tak apa berpaling sekalipun. Dan jika dikatuk pintu dinding masjid sana, antara ruangnya lelaki dengan perempuan tu, ditutup pintu atau diselok pintunya, diselak, dikunci pintunya. Wak royah lagi. Walaupun kunci tu hilang sekalipun. Takdir lagi. Orang kata kunci ustaz tapi hilang. Tulis lalu. Walaupun hilang sekalipun, yakni sah mengikut juga. Ada masalah ni. Tak ada masalah. Bersalah. Apa bersalah? Yakni tidak sah.
bersalah dipaku ke dia pitu sat ni. Dak pitu ruangan muslimat nak pergi kota Iman ni, dia mau paku. Paku dak. Paku letak kayu, kau tak kayu rasa ke paku. Paku dengan maksud kata supaya iktibar dengan dinding dah. Tak nak buka dah. Ni. Dan jika diketuk pintunya dan bersalahan dipakukan dia pintu, tidak dapat lalu. Tidak dapat lalu yang ni membawa kepada tak dapat nak lalu lah. Bila dah tutup pintu, ada apa nama ni, paku dah, tak boleh dah lah. Tiada sah mengikut. Kalau siapa tahap tu tak boleh dah nak ikut. Ni. Ataupun kalau sutu saat ni enggak, ada data saat ni, orang putus dah tangguh. Tak sah dah ikut. Putus kedua. Itu kelakuan yang pertama. Dia habis kodok ni. Kedua-dua, keempat kelakuan saat ni. Itu kelakuan pertama. Dan kelakuan yang kedua, imam di dalam masjid dan makmum di luar masjid. Semua saat ni, imam dalam masjid, makmum di luar masjid. Dan kelakuan yang ketiga, imam di luar masjid dan makmum di dalam masjid. Jahat makmum ni. Dia imam kena duduk di luar. Bapa ya kadang-kadang kalau ni tak apa dah, kadang-kadang setengah masjid tu kan, dia tak ada ruang yang depan tak imam kan. Ya sosoh gitu ya. Pak petok gitu. Enggak tahu ke tak imam makan sosoh ni sore dia. Orang sosoh tu muak satu orang, ya tak imam duduk luar. Ada umpama nak nampak gambar wano tu imam duduk luar, makmum duduk dalam. Ni antara. Bukan duduk luar duduk belakang, duduk luar duduk depan lah. Tapi ada pintulah boleh masuk buka tu. Dua-dua ini, makmum duduk dalam, makmum duduk luar, satu hukumnya, hukum dia tolak ya. Maka iaitu mana? Iaitu satu hukum tu sah mengikut sah saat itu qaidnya dengan syarat. Qaid dak gantungnya bagi kata sah tu. Tulis qaf tak apa dah. Kalau tak ada kat tulis ta gitu tak apa dah, faham dah lah. Harfun rumus. Sah mengikut qaidnya dengan syarat dekat ialah 300 hasta lebih kurang. Syarat dia 300 hasta. Sehasta ni dia muat dobit setengahnya 48 cm cm. Sehasta ya lah 48 cm sehasta. Baik, 300 hasta lebih kurang. Kata kalau rumah kita tu apa belakang ni, ya ada rumah belakang tu, dia ikut tu imam hadap semai sini, rumah dengan tu imam sini, dia bukan kira dengan sah akhir, dia kira dengan kaki masjid. Walaupun sah tak pun tak apa, kira kaki masjid dengan rumah tu cukup 300 hasta, cukup. Dia duduk rumah ikut untuk imam mai sini boleh. Syarat lah buat pagar. Ni kalau tutup habis gitu, tak ada pagar tak boleh tu. Dia ada pagar kat sana, mari kau ni tak boleh. Dia nak biar rumah dia tu kalau kita kata hadap ke kiblat, pintu terbuka, yang mayat depan rumah ada pagar buka boleh masuk ke masjid. Sah semaya. Fadilat tak ada lah. Sebab terputus jauh. Kecuali daripada masjid ni penuh orang ruangnya. Siapa kau ke masjid, siapa kau jalan raya. Tu tak apa, panggil bersambung. Dia atas nak putus 3 hasta. Tiap-tiap antara sah dan tiap sah dengan ti imam. Nampak dah. Supaya masjidil haram kan, setengah-setengah dia mau maya jalan raya. Sah, tapi dapat fadilat dah. Kalau putus tak dapat tu. Kalau ramai orang setengah dia kata hari apa nama ni, boleh buat haji, ada hari Jumaat pula agak penuh orang. Kadang-kadang tak ada nak turun. Dia mau tanya, tak ada turun pun. Atau mai atas hotel boleh kau tu. Turun mai atas hotel. Lepas tu kalau mai atas hotel hukumnya gapo? Imam dalam masjid, kita luar masjid. Sah tak? Sah dengan syarat mesti tidak membelakangi kiblat. Kalau tangga hotel tu terus straight, tak, pintu pun tak ada kata hasah. Kalau turun tangga pun main tak membetuli akal kiblat, ada ikut pada mazhab kita kan, tak lah. Kerana ada pendapat doa Allah Allah lah. Tak, kadang-kadang orang raja-raja yang semaya atas hotel, tu mazhab dia.
Ada anak Hambali ke apa? Ada pendapat. Kat kita ni ikut mazhab kita lah. Ni orang buat juga. Mu mazhab lain. Ni. Jadi mazhab apa ni? Mazhab mengikuti dia panggil. Ikut orang buat gitu juga. Tu orang Melayu kita nak bui. Kalau tak mengaji, kalau mengaji tak buat gitu, dia faham. Dan makmum di luar masjid dia kelakuan 3 maka iaitu sah mengikut dengan syarat dekat ialah 300 hasta lebih kurang. Dan tiada mengapa lebih 3 hasta, tak apalah. 3 hasta ni lah hasta ni. Dah 300, 301, 302, 303, tak apa lagi. Lebih daripada 303, 304, 305 tu, alah kata tak sih lah. Ni maksud katanya 300 tu bukan tahdid lah. Takrib tak apa. Dan dikira ukuran itu 300 hasta tu. Nak ukur mana? Supaya kita sani. Nak ukur sah akhir dalam masjid tu ke nak ukur di teimeh duduk ke? Ukur daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam di dalam masjid. Ukur situ. Dah ukur di mengiringi kita dengan imam saat ni tu, ukur di kaki masjid. Kalau belakang ke? Belakang rumah kita. Kalau tepi ke? Tepi ni. Taklah kau jauh. Ada masalah tepi ni pun. Dengan syarat, maksudnya seterik lah. Supaya orang panggil tak ada nak itu. Dia tak bolehnya guna ni. Tak bolehnya pintu masjid situ dia kita ikut imam depan. Tak boleh. Ada kadang-kadang balkoni tu masjid juga ada. Tu hak pintu hak ada ruang yang masuk tu. Ada. Dia ke semaya depan ni. Bila semaya depan nak masuk ke masjid ni, dia jadi membelakangi kiblat. Tak boleh. Bagaimana? Kena belakang daripada ruangnya pintu hak boleh masuk masjid tu. Alah belakang tak apa. Dia jauh sikit tak apa, jangan lebih 300 hasta. Ni ada setengah masjid ni. Ada setengah masjid. Lipoh orang masjid. Lipoh orang duduk dalam masjid saat ni tu. Dia pergi semaya depan pada pintu nak masuk masjid. Tak boleh. Tak boleh. Apatah lagi kalau masjid tu pagar, bukan masjid pagar, ruangnya pun pagar, tak boleh masuk sebab orang lewat SOP. Nyumaya depan pagar tu ni mazhab sendiri beriah ni. Sendiri beriah. Sendiri berhak ni. Tahu kalau ada pendapat lain. Sekarang kita duduk jumpa lagi tak boleh tu. Hak fatwa kata tak boleh dah. Tak ada keluar fatwa lagi. Tak apalah, kita keluar dah duduk. Keluar hak pendapat mazhab Syafi'i lah, bukan fatwa kita. Ni hak mazhab ini tak boleh. Dia kena ada itu hak buku lagi. Dah. Kau cari kita jumpa ada ustaz pendapat dak dah. Ada. Tak apa, ada kan. Hak banyak yang nak buat ni tak tahu mana. Tu jadi tak kena tu. Dan dikira ukuran itu daripada tepi masjid yang mengiringi makmum pada masalah imam di dalam masjid dan makmum di luarnya, atau daripada tepi masjid yang mengiringi imam pada masalah makmum dalam masjid dan imam di luarnya. Jadi kalau tu imam duduk di luar masjid, kita kira ukuran tu imam duduk dengan masjid. Masjid Allah depan ni lah. Kalau tak lebih 300 hasta, sah kita ikut imam. Apa ada? Kalau Masjidil Haram tu kadang-kadang imam duduk dekat Kaabah, demo lain duduk belakang sebab keling Kaabah tu panas. Tak apa lah tu. Tu tak apa lah sangat muka dalam masjid. Nak win apa kata tu imam duduk depan, makmum duduk belakang. So Lepas tu dapat fadilat ke tak? Seperti mana kita ayat dah kemarin, kalau sebab ada darurah, ada masalah panah yang bersangat atau apa-apa saja, kita terkulaket tak apa. Maka tiadalah dikira ke masjid daripada ukuran itu. Maka tiadalah dikira ke masjid daripada ukuran itu. Ukuran mana? Ukuran 300 hasta. Bapa kata tak apa, tu imam jauh daripada makmum lebih 300 hasta pun tak apa kalau dalam masjid. Bapa? Dia kata maka tiadalah dikira ke masjid
Daripada ukuran itu, ukuran imam dan makmum tak boleh lebih 300 hasta. Apa? Kerana masjid itu antara tempat sembahyang, dia kira sekali dah. Maka tafriknya tiada masuk ia masjid di dalam hak yang menceraikan antara keduanya, kedua imam dan makmum. Itu tak dia mencerai lah. Asal lagi. Dan kelakuan yang keempat, imam dan makmum pada lain daripada masjid. Ada kalau kedua-dua di dalam padang mai hajat atau kedua-dua di dalam perbinaan. Tak masuk kata perbinaan ni dewe pun daripada rumah-rumah. Apa kita mai SOP itu, PKP itu mai rumah kan. Di dalam perbinaan daripada rumah-rumah atau madrasah ada. Balasah pada madrasah balasah. Tu dekat tu bagi balasah kat madrasah. Maka syarat sah mengikut imam. Masuk kata lain daripada masjid lah ni. Maka syarat sah mengikut imam jangan lebih antara imam dan makmum, dan antara tiap-tiap dua sah. Mana dua sah? Sah pertama, sah kedua, sah kedua, sah tiga. Gitu. Atau dua orang yang mengikut di belakang imam jangan lebih atas 300 hasta. Tak boleh. Ada pemain pada bola, stadium. Jangan lebih 300. Kalau lebih butuh muala. Apa ni? Butuh kedua. Butuh ikuti, tak sah. Kalau ikut pun tak sah. Dan tiada mudarat. Kalau lepas stadium, kayak kita ada setengah demo pemain tempat duduk tu. Tok imam saat ni duduk dalam atas padang. Sah ke tak weh? Pasal ni ukuran apa saya ni? Ada pintu di depan dia, hok boleh dia lalu. Gi kata imam, kalau pintu duduk belakang dia, tak boleh. Dia ke depan dah umpama. Ataupun semua pintu sekeliling stadium tu tertutup dah dengan nak masuk padang. Lagi tak boleh. Ya orang panggil boleh lalu secara adat dengan tak membelakang kiblat. Gi kata imam. Orang buat ikut ya weh. Buat ikut ya. Dan jangan ada dinding antara imam dan makmum pada 3 kelakuan yang akhir ini. Anehnya ada dinding. Bersalah kelakuan yang pertama. Mana? Imam dan makmum dalam masjid. Maka tafriknya iza alimta ma zukira, apabila kamu telah ketahui dah kata yang pertama tu, orang panggil lain pada yang pertama saat ni, maka diluaskan hukum. Berdasarkan kelakuan yang pertama, imam dan makmum dalam masjid, maka diluaskan hukum masjid. Kenapa? Kerana masjid ketentuan tempat sembahyang. Bagaimana yang telah lalu kenyataannya, baru saat ini disebut. Maka jika ada antara keduanya imam dan makmum dinding yang ada pintu terbuka, itu masalah dalam masjid, maka harus mengikut mereka yang berdiri berbetulan pintunya. Ini kan masalah luar masjid ni. Tak lain pada masalah dalam masjid. Boleh mengikut dengan orang yang duduk depan pintu saat ni. Kena buka lah. Kalau masjid tak perlu dah. Dan sah yang berhubung dengan dia, dengan orang yang duduk depan pintu. Dan demikian lagi mereka yang di belakangnya, belakang orang yang duduk depan pintu. Dan jadilah mereka yang berdiri berbetulan pintu itu dipanggil dengan rabithah. Ada balasah surah dekat dia kena ada rabithah. Orang yang ada depan pintu. Yang menambah apa rabithah? Yang menambah tu masuk bagi rabithah. Yang menambah antara mereka itu makmum. Makmum tak nampak sanilah duduk belakang pintu tu. Dan antara imam adialah rabithahnya. Dan jadilah ia rabithah pada hak mereka itu makmum sani, makmum hak belakang sani, hak terdinding sani. Jadilah ia rabithah pada hak mereka itu makmum seperti imam. Apa?
Maka bila kata seperti imam, tiada harus yakni haram mendahulu mereka itu makmum atas rabitah. Maksudnya kena rabitah tu kena pergi dulu. Allahu akbar. Sami Allah hamdah. Dia tu jadi rabitah yang menambah. Maka jika mendinding oleh suatu yang menegahkan lalu, seperti pagar jarang atau menegahkan lihat seperti pintu yang dikatuk, pintu katuk. Dan seumpama pintu katuk tabir yang dihulu. Apa ni? Pintu kata seumpama pintu katuk tabir yang dihulu. Tabir lah kain lasi tu. Atau tiada berdiri seorang pada beberapa pintu, jawabnya nescaya tiada sah mengikut. Ini masalah balasah. Dia kata sini, maka jika mendinding oleh suatu yang menegah lalu balasah, dia dengan imam ada benda menegah pada lalu. Gapo? Pagar jaga. Pagar jaga ni lah. Geri tu. Ada super geri tu kan? Ada pagar jaga. Nampak tu imam tapi ada pagar. Tak boleh nak lalu. Atau menegah lihat. Mana menegah lihat? Seperti pintu yang dikatuk. Dia seumpama pintu yang dikatuk, komas itu tabir yang diholo. Holo maksud yang dilepas. Kain lasi kan? Tak boleh nak lihat. Lalu boleh. Tu panggil menegah pada lihat. Walaupun tidak menegah pada lalu. Dia nak tak ada menegah pada lihat, tak ada menegah pada lalu. Bagi lain daripada masjid ni. Ataupun tak ada dah benda menegah lihat, menegah lalu. Dia ada berdiri seorang pada berbetulan pintu, tak ada rabitah. Hak menambah ke antara imam dengan makmum saat ni, tak ada rabitah. Jawabnya bagi masalah-masalah tadi, nescaya tiada sah mengikut. Tu luar pada masjid ia hukum sepi. Jauh lagi kau yang tiga ni. Kenal lebih ni. Dan tiada mudarat situlah, dan tiada mudarat batas sembahyang seorang berbetul pintu. Wallahu a'lam. Ada soalan? Ada. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin. Sallallahu rabbuna 'alal nuril mubin ahmadan mustafa sayyidil mursalin wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, rabbana zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil waj'alna min ibadikal mukhlisin waj'alna min awliyaikal salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahil alamin. Ning ada nak itu sikit hok mana ikut daurah arba'in askariyah gitu. Di belakang hok penutup tu takut salah baca itu, rasa salah baca. Sebab tak ada bagi hari itu kan. Summa yad'u asghara walidin lahu. Itu kalau hok mana ikuti daurah gitu. Asghara di ni hok bawah sekali ni. Hok bawah sekali itu asghara walidin lahu. Allah alam. Malam itu insya-Allah lah mana nak ikuti ada pengajian kitab Tuhfatul Raghibin di Desa Rahmat Al-Hadami. Baru nak buka lah Tuhfatul Raghibin ni masalah mana 73 buku jugaklah. Gapo dia Mu'tazilah apa semua rasanya ada dalam kitab ni. Kitab nipis ya, tak ada mana. Wallahu alam.